Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung sesi pengajaran dan pembelajaran kita untuk subjek Bahasa Melayu. Untuk hari ini, Mu'alimah akan terangkan tentang karangan bahagian C peribahasa. Apa yang perlu awak lakukan dalam karangan peribahasa ni? Yang pertama, awak kena faham maksud peribahasa dahulu. Sebelum awak nak pilih karangan peribahasa ni, awak kena tahu dulu maksud peribahasa yang awak nak buat. Okey. Seterusnya, pelajar boleh menulis karangan secara cerita atau penerangan. Dalam karangan peribahasa ni, awak boleh tulis dua cara, iaitu cara dalam bentuk cerita ataupun bentuk penerangan. Kalau awak nak buat dalam bentuk cerita, mestilah berkaitan dengan tajuk. Mestilah berkaitan dengan peribahasa. Cerita tu mesti kena-mengena dengan peribahasa yang awak nak buat. Seterusnya, mesti ada nilai murni di dalam cerita tersebut. Kena ada nilai baik dekat dalam cerita tersebut. Seterusnya, penulisan bentuk penerangan. Kalau awak nak buat dalam bentuk penerangan, awak kena terangkan maksud peribahasa terlebih dahulu. Seterusnya, jelaskan fungsi dan kepentingannya kepada masyarakat. Awak kena tulis dulu maksud peribahasa tu. Maksudnya, awak kena tahulah maksud peribahasa tu. Kalau awak nak tulis dalam bentuk cerita pun awak kena tahu maksud dia. Kalau awak nak tulis dalam bentuk penerangan pun awak kena tahu maksud dia. Okey, ini ialah langkah-langkah yang perlu awak buat sebelum awak menulis karangan peribahasa. Yang pertama sekali, baca soalan dengan teliti. Awak kena baca soalan tu 2-3 kali untuk awak faham apa yang soalan tu nak, apa kehendak soalan. Yang kedua, fahamkan tema atau kehendak cerita yang hendak ditulis. Kalau awak baca peribahasa tersebut, awak tahu maksud dia dan awak terus dapat idea untuk awak nak tulis cerita tentang apa, itu adalah bagus. Okey, seterusnya, garis maklumat penting supaya tidak berlaku kesilapan semasa membuat rangka karangan. Awak kena gariskan maklumat-maklumat penting dalam soalan peribahasa tersebut sebelum awak rangka awak punya karangan. Okey, seterusnya langkah 2. Lepas awak dah gariskan isi penting, awak buat rangka karangan iaitu peta minda. Dalam bentuk peta minda, lebih mudah kalau awak guna peta minda dan lebih mudah untuk awak faham. Peta minda yang awak buat mestilah ringkas. Jangan terlalu crowded dengan tulisan. Awak buat poin-poin je untuk awak faham, untuk awak dapatkan idea. Okey, masa untuk mencari isi penting dan membina peta minda tidak lebih daripada 5 minit sahaja. Awak jangan ambil masa terlalu lama sebab takut nanti awak tak cukup masa untuk nak baca semula karangan awak, nak betulkan kesalahan tata bahasa yang ada. Okey, seterusnya langkah 3. Tulis karangan berdasarkan peta minda yang telah dibuat. Lepas awak dah curahkan idea dekat peta minda awak tu, awak teruskan menulis karangan berdasarkan peta minda tersebut. Karangan mestilah mempunyai perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup. Ini markah ya. Kalau awak tak ada perenggan, kena tolak markah nanti. Okey. Seterusnya, semasa mengarang, bina ayat-ayat yang betul mengikut tata bahasanya dan tulis mengikut format penulisan yang betul. Untuk tata bahasa ni sangat penting untuk nak menentukan markah awak ni. Berapa banyak awak dapat markah. Jadi, tu pentingnya awak susun dulu ayat. Apa ayat yang awak nak buat, baru awak tulis. Dan lepas dah selesai tulis karangan, baca semula karangan awak itu dan pastikan tiada kesalahan tata bahasa. Format penulisan, contohnya huruf besar, huruf kecil, titik, semua tu awak kena pastikan ada di tempat yang betul. Okey, kat sini Mu'alimah bagi contoh soalan. Tulis sebuah cerita berdasarkan peribahasa bagai mencurah air ke daun keladi. Panjang karangan anda mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, dalam langkah 1 tadi Mu'alimah cakap apa? Pertama, kena baca soalan dengan teliti. Baca 2-3 kali pun tak apa, baca soalan untuk awak tahu apa kehendak soalan. Yang kedua, fahamkan tema atau kehendak cerita. Dalam soalan ni, dia nak sebuah cerita berdasarkan peribahasa bagai mencurah air ke daun keladi. Maksudnya awak kena buat cerita tentang bagai mencurah air ke daun keladi.
Lepas tu garis maklumat-maklumat penting. Macam Mukadimah dah garis dah. Pertama, apa kehendak soalan? Soalan nak kita buat sebuah cerita berdasarkan peribahasa bagai mencurah air ke daun keladi. Penting ya, kena garis. Lepas awak dah baca soalan tu dengan teliti, awak dah garis isi penting, barulah awak mula bina peta minda. Okey. Tengah-tengah peta minda awak letakkan peribahasa tersebut dan maksud peribahasa. Lepas tu awak pecahkan idea awak. Apa yang awak nak ada dalam cerita awak. Okey, contoh macam Mukadimah. Mukadimah dah keluarkan idea. Contoh, nombor 1 idea dia ialah dulu dia ni murid yang baik. Lepas tu dia ni silap pilih kawan. Lepas dah silap pilih kawan, dia ni jadi berubah jadi murid yang tak bagus lah. Budak yang negatif. Murid yang negatif. Dan seterusnya, ramai guru beri nasihat tapi dia tidak mahu mendengarnya. Dan poin akhir, ada nilai muri di dalam poin akhir iaitu dia tidak pernah melawan kata. Dia ni budak yang baik lagi. Dia tak melawan kata, dia tak tinggi suara kepada guru atau ibu bapa. Tapi dia masih tidak dapat menerima nasihat yang diberi. Itu Mukadimah kata, awak kena buat peta minda supaya awak boleh nampak jalan cerita awak tu dengan lebih baik. Okey, ini ialah contoh karangan bentuk cerita. Bagai mencurah air ke daun keladi. Lepas Mukadimah dah buat peta minda tadi, dah keluarkan idea-idea penting, Mukadimah mula tulis karangan. Okey, Mukadimah bacakan. Okey, Mukadimah meletakkan watak Aziz sebagai watak utama dalam cerita. Aziz terkenal di sekolah dengan sikap kepala batunya. Kepala batu maksudnya dia ni sukar menerima nasihat. Dia ikut dia je. Dia tak nak dengar cakap orang. Okey, seterusnya banyak guru telah memberikan nasihat kepadanya agar berubah. Suatu ketika dahulu, Aziz merupakan murid yang baik tetapi sejak dia berkawan dengan Abu dan Mutu, perangainya berubah. Kat sini Mukadimah masukkan poin Mukadimah tadi iaitu silap pilih kawan. Okey, dalam perenggan kedua, Aziz menjadi malas untuk belajar. Setiap hari, Aziz, Abu dan Mutu akan tidur dalam kelas. Itu menunjukkan sikap tidak baik. Okey, setiap hari juga, Cikgu Kasturi memujuk mereka agar terus belajar tetapi tidak diendahkan. Cikgu memujuk Aziz dan rakan-rakan dia untuk terus belajar tapi tidak diendahkan. Okey, seterusnya, masalah Aziz ini telah dilaporkan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa Aziz. Dia makin besar masalah dia. Guru telah rujuk ibu bapa untuk memberi nasihat pula kepada Aziz supaya menumpukan perhatian dalam pelajaran dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Namun perangai Aziz tetap juga sama. Aziz ni dia tak nak terima nasihat dari sesiapa. Pada pandangan Aziz, dua orang kawannya itulah yang memahami segala masalahnya. Aziz tidak sedar bahawa dua orang kawannya itulah yang merosakkannya. Jadi kat sini, Mukadimah ulang balik poin Mukadimah yang mengatakan kawan-kawan dia ni, dia silap pilih kawan. Guru-guru dan ibu bapa Aziz sudah berputus asa untuk menasihatinya. Walaupun dia tidak pernah melawan guru-guru dan ibu bapanya, namun segala nasihat mereka diabaikannya sahaja. Nasihat yang diberikan kepada Aziz bagai mencurah air ke daun keladi. Akhir sekali Mukadimah letakkan peribahasa tersebut. Awak kena letak peribahasa tersebut untuk awak nak menceritakan cerita ni kena dengan signifikan dengan peribahasa yang telah diberi di dalam soalan. Okey, ini untuk contoh karangan bentuk cerita. Okey, ini pula ialah contoh karangan bentuk penerangan. Ada beza ya. Kalau dalam bentuk cerita tadi, awak ceritakan sendiri. Awak buat cerita sendiri untuk peribahasa tersebut. Okey, untuk penerangan ni, dia lebih kepada fakta. Okey, tengok ya. Peribahasa biar lambat asal selamat. Membawa maksud sesuatu perkara yang hendak dibuat, biarlah dibuat dengan cermat dan berhati-hati supaya pekerjaan itu berhasil dengan baik. Kan Mukadimah cakap, untuk bentuk penerangan ni, pertama sekali awak kena terangkan maksud peribahasa kan. Ini dia maksud peribahasa tadi. Okey, rangkap seterusnya atau perenggan seterusnya ialah ada
setengah-setengah orang tidak mahu sabar dalam membuat sebarang pekerjaan. Mereka mahu segera menyiapkan pekerjaan itu tanpa menghiraukan akibatnya. Sebagai menghuraikan peribahasa di atas, saya akan mengambil contoh seorang pemandu kenderaan. Pemandu itu memandu kenderaannya dengan laju kerana dia ingin segera sampai ke tempat yang hendak ditujunya. Okey, dalam karangan bentuk penerangan ni, awak kena terangkan satu situasi iaitu fakta. Apa yang akan berlaku jika dia bersikap sedemikian bagai biar lambat asal selamat ni. Macam mana awak nak ceritakan fakta dalam karangan awak? Okay, awak boleh baca sendiri dan awak boleh bezakan bentuk cerita dan bentuk penerangan. InsyaAllah sampai di sini saja sesi pengajaran dan pembelajaran kita. Kita akan sambung lagi pada masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.